Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita berjumpa kembali pada unit pelajaran yang ketiga bagi khusus KBK 3073. Pada hari ini kita akan membincangkan apakah punca-punca pencegahan dan punca pencegahan yang berlakunya kecacatan. Dalam unit ini saya akan cuba menjelaskan berkaitan dengan perkara-perkara ataupun punca-punca yang menerangkan kecacatan. Pertamanya ialah kita harus menjelaskan strategi pencegahan, dan seterusnya kita akan menerangkan punca-punca pencegahan mengikut kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat hari ini melihat punca-punca kecacatan ini dari beberapa skop. Pertama, secara umumnya boleh kita jelaskan bahawa punca berlakunya kecacatan adalah semasa dan sebelum dan selepas kelahiran. Kalau kita lihat punca berlakunya kecacatan semasa kelahiran, ia mungkin berlaku disebabkan cara ekstraksi fosfat toksimia ataupun kita panggil sebagai kehamilan dan bersalin yang tidak normal. Ini punca berlaku ketika berlakunya kecacatan ketika berlakunya kelahiran. Dan punca seterusnya ialah yang disebabkan oleh kita katakan faktor-faktor risiko yang berpunca kepada faktor genetik ataupun faktor sebelum kelahiran. Ini yang saya jelaskan adalah faktor-faktor umum sebelum kelahiran ini kepada semua kategori. Dan kita boleh menjelaskan bahawa setiap kategori itu punca kecacatannya berbeza. Kalau kita lihat tiga kategori utama risiko yang telah wujud ialah faktor-faktor biologi dan risiko persekitaran. Kita lihat kepada faktor risiko biologi. Apa dikatakan faktor risiko biologi? Dalam risiko biologi ini kita boleh lihat kepada sejarah perkara yang terjadinya bayi dan semasa kandungan, semasa kelahiran dan selepas lahir. Kalau kita tengok peringkat prenatal ataupun sebelum kelahiran, faktor yang menyebabkan kecacatan semasa dalam kandungan. Seterusnya kita lihat faktor seterusnya ialah peringkat perinatal. Apa dia peringkat perinatal ataupun peringkat yang disatakan peringkat semasa kelahiran? Ini berlaku kepada tiga peringkat. Yang pertama ialah masa untuk bersalin itu memakan masa yang panjang. Biasanya menyebabkan ialah 8 hingga 14 jam. Ini merupakan satu risiko yang menyebabkan berlakunya kecacatan ataupun
kita katakan akhirnya kanak-kanak ini menghadapi masalah lemas dan seterusnya akan menyebabkan kecacatan ataupun terencat akal. Seterusnya ialah bersalin ataupun delivery. Semasa bersalin kemungkinan boleh berlaku ialah bayi yang songsang ataupun melintang. Air ketuban yang pecah terlalu awal dan menyebabkan jangkitan uri kepada kedudukan yang tidak betul, menyebabkan pendarahan. Banyak ini menyebabkan kesukaran kelahiran. Seterusnya, apa yang kita katakan sebagai anoksia itu, ini semasa ibu bersalin, ialah di mana tali pusat bayi itu melilit ataupun terbelit di lehernya dan memutuskan bekalan otak ke oksigen untuk sampai ke otak bayi. Bayi juga boleh dijangkiti virus yang dibawa oleh ibu seperti kita panggil sebagai herpes ataupun lepuh-lepuh berair pada kulit. Ini menyebabkan berlakunya kategori cerebral palsy, sawan, kerencatan akal, buta, pekak dan lain-lain kecacatan. Seterusnya, faktor yang ketiga yang boleh saya jelaskan ialah faktor postnatal. Apa dia faktor postnatal ataupun selepas kelahiran? Kebiasaannya permasalahan ini timbul disebabkan faktor kemalangan ataupun demam panas ataupun virus yang menyerang selaput di bahagian otak ataupun saraf tunjang, kita panggil sebagai spinal cord itu. Kekurangan oksigen, lemas, menghidu bahan toksik dan mengakibatkan kerosakan tisu-tisu pada sistem saraf tunjang. Keracunan seperti keracunan plumbum, lead poisoning menyebabkan kesan kepada neurologi yang berterusan, pemakanan kanak-kanak yang kita katakan tidak sempurna. Ini pun menyebab kepada faktor kecacatan selepas kelahiran. Faktor risiko persekitaran ini telah saya nyatakan tadi bahawa risiko tempat di mana kanak-kanak itu membesar. Ada kanak-kanak yang disebabkan kemiskinan, yang disebabkan pendedahan pergaulan ataupun dengan komuniti yang kurang berdisiplin menjadikan kanak-kanak itu ke belakang pencapaiannya. Kemudian faktor psikologi yang menyumbang kepada masalah yang timbul, khususnya kita lihat kepada latar belakang ibu bapa tempat kanak-kanak itu besar, turut mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Faktor psikologi juga boleh kita lihat ialah bagaimana kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang ibu bapa, mereka akan bertindak lebih agresif untuk mendapatkan perhatian ibu bapa. Ini menyebabkan kanak-kanak ini menghadapi masalah dalam bersosialisasi. Oleh itu, sebagai mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan khas, faktor-faktor ini harus diberi penekanan dan keutamaan yang berlaku kepada kecacatan. Untuk mengelakkan pencegahan ini berlaku, kita perlu melihat apakah pencegahan kecacatan. Kalau kita lihat ialah bagaimana kita nak mencegah kecacatan, yang pertamanya ialah sebagai rumusan daripada punca kecacatan ini, kita boleh katakan bahawa kecacatan ini kita perlu lihat puncanya kepada 3 yang utama, iaitu sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan selepas kelahiran. Dan kita lihat punca kecacatan ini berbeza mengikut kategori berkumpulan khas.
Dan faktor-faktor sebelum, semasa dan selepas kelahiran berlaku pada kategori perempuan itu juga berbeza. Sebagai ibu bapa, kita perlu melihat langkah-langkah pencegahan dari pihak ibu bapa, keluarga dapat mengelak berlakunya kecacatan yang lebih teruk, khususnya disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran dan faktor-faktor psikologi. Kemudian langkah seterusnya adalah intervensi awal, adalah langkah pencegahan yang paling berkesan dalam merancang strategi pemulihan kanak-kanak ataupun murid-murid berkeperluan khas. Akhir sekali, sebagaimana sebelum tajuk ini, kita lihat bahawa pelibatan pasukan pelbagai disiplin dapat membantu pengesanan dan pencegahan di peringkat awal berlakunya kecacatan di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.